kita nak buat projek untuk spek 68 disebabkan motor ni root goyang. Dia datang, dia pakai blok daripada Supremo. Blok ni pun mungkin dah agak jack. Memang aku akan convertkan 5 plate dan untuk gearbox satu dengan daripada 65 70 tahun pun masih gagal dia punya hit, tak ada masalah. Korang tak akan nampak ada special yang ada dekat panjang. Okey, body block panjang ni, tebalan dia ni, dia water jacket dia ni duduk kat area tengah-tengah daripada atas ke sini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel IK Racing Team. Okey, untuk video kali ni ada projek LC lagi sekali. Okey, so kali ni kita projek LC 4 speed. Ni motor dia. Motor ni datang spek 63mm. Okey, so motor datang spek 63 ni biasalah. 63 mesti dia dah ada carburetor kan, barang-barang yang dia ada. So ni carburetor dia saiz 32. Dia dah ada pakai CDI, exhaust semua, tapi exhaust tak lepas lah. Sebab kali ni kita nak buat projek untuk spek 68mm. So kali ni first time lah, sebab untuk LC 4 speed aku jarang sekali buat jack 6. Kebanyakannya aku buat jack 4 ataupun 4.65. So kali ni kita nak cuba benda baru, jack 6. Sebelum ni jack 7 ataupun 8 ada, 6 tak pernah lagi. So dia punya stroke tinggi sikit lah daripada 4.65. Okay, so crankcase dia kita dah basuh siap-siap. Barang-barang 63 dia masih ada, cuma 63 dia ni ada masalah sikit lah. Punca owner nak overhaul motor ni disebabkan motor ni root goyang. Dia datang minta aku servis bahagian top set. Lepas tu motor ni ada masalah root goyang disebabkan alang-alang kita nak buka untuk overhaul. Dia kata kat aku buat spek besar terus, jack root terus. Daripada 63 lompat kepada 68, jack 6. Okay, so ni barang lama dia. Dia pakai blok daripada Supremo. Blok ni pun mungkin dah agak lama juga pada aku. Dia pakai mungkin setahun 2 tahun ni memang ada. Okay, so barang-barang lama yang ada yang boleh dipakai, ada yang tak boleh dipakai lah. Sebab motor ni datang dah siap ada spek. Okay, so ni barang-barang lama dia, kita dah cuci siap-siap. Untuk bahagian clutch, bila motor dah 68 ataupun spek-spek jack, memang aku akan convertkan 5 plate ataupun 6 plate macam ni. Ini sama dengan LC ES yang datang 5 plate, aku convertkan siap-siap. So clutch plate yang boleh dipakai sama dengan clutch plate EX5 ataupun 125 ataupun LC 5 speed. So dia tinggi macam ni. Ni housing ni kita dah rebate siap-siap. Barang-barang coil tu semua memang okey, sebab motor dia datang bukan orang kata ada masalah api ke semua, tak ada. Dan untuk gearbox satu dengan 2 dah dipasang. Yang 4 dia ada kat sini. Okey, so untuk gearbox kita guna gearbox daripada HP 1, 2, 4. Yang 4 ada kat sini. Yang 1 dengan 2 kita dah pump siap-siap, nak mudahkan kerja. Okey, so ni gearbox. Lepas tu kejap lagi ada rantai kecil untuk jack root, rantai kecil panjang. Lepas tu ada oil pump SW Pro. Yang ini oil pump Pro dia jenis yang besar. Dah tak berapa nak nampak dah sebab dah lama Okey, oil pump Pro. Yang ni memang padu. Dia punya pressure untuk minyak hitam sangat-sangat mantap. Lepas tu cam kita pakai ESR 3. Cam ESR 3 ni kat sini pun diorang dah ada bagi tahu, daripada 65, 70, jack 4 hingga jack 6. Sangat-sangat support. Sebab biasa pun memang aku akan pakai ESR 3 lah. Sebab dia tak terlalu tinggi sangat untuk lift cam dia. Lepas tu timing shoes ni yang panjang yang ini untuk jack rootnya dia dah bagi tahu kat situ 4 ataupun 4.5. Valve spring daripada ESR. Lepas tu untuk head dia, jangan ni dululah. Okey, ni ada tiang 4. Untuk tiang 4 ni aku memang minat pakai yang macam ni. Kepala dia kalau boleh masih lagi saiz 12. Sebab bila kita nak ikat untuk dia punya top dia, kita boleh ikut sama macam yang standard. Tapi untuk jarut biasa memang aku akan buat dalam 30 ataupun 28 ke atas. Lepas tu head dia. Head kita ambil head SW Pro. Yang ini saiz dia 2427. Untuk spek 68 memang aku akan pakai head size ni. Power dia insyaAllah akan keluar sepenuhnya. So kita boleh tengok sikit head dia datang macam mana, dia datang apa saja. So untuk head dia dah siap potting kat situ. Nampak flow pun dah besar dah. Biasa kalau flow dah besar ni memang aku tak akan
takkan nak potting lagi lah. Chamber pun dah cun-cun. Nampak angle valve ni, kejap lagi kita cuba usah tengok cun tak cun. Selama yang aku R&D as a repo ni memang mantap je. Ada yang aku pakai sampai 6 tahun pun masih gagal dia punya head, tak ada masalah. So head datang sekali head, valve 4 batang dengan rocker arm. Rocker arm tu dia dah bagi sekali dengan screw tapered. Dan ada dia punya block. Yang ini agak best sikit sebab kali ni kan kita nak buat spek jack 6, spek jack root, tapi dia jack sorok. Okay, so bila jack sorok, korang tak akan nampak ada special yang ada dekat block tu, sebab kita counter dengan body block yang panjang. Okay, body block panjang ni nampak macam block standard, nampak macam block biasa. Kalau korang intai daripada sebelah kiri, aftermarket banyak juga yang keluar akan ada garis macam tambahan mold dia kan. Yang ni memang tak nampak. Dia memang nampak macam biasa je, nampak? Tak nampak special. Cuma kat sebelah sini nampaklah ketebalan dia ni. Dan water jacket dia ni duduk kat area tengah-tengah. Daripada atas ke sini, water jacket dia duduk tengah. Okey, jadi untuk panjang dia punya body block ni tambah 7mm daripada yang asal. Macam biasa, dia akan datang sekali dengan ring piston. Okey, ni dia punya piston. Untuk pocket valve yang datang daripada Leo ni best juga, sebab pocket dia dah luas. Dah dalam, tak terlalu cetik lah, nampak finishing dia pun nampak kemas juga, cun-cun. So untuk piston tu mungkin kita boleh PNP je, tapi apa pun tak boleh over confident. Kita nak kena check juga daripada segi dia punya angle valve, takut ada sangkut kat poket dia kan. Kita nak kena check betul-betul. So aku ada barang baik yang aku nak kongsikan dengan korang. Untuk motor ni datang spek 3 tak ada kelas tangan. So kita nak kena convert kelas tangan lah. Okay, so bila nak convert kelas tangan, barang yang kau perlukan untuk bahagian convert kelas ni, aku suggest sangat untuk korang ambil daripada Tobaki. Sebab apa? Ni aku dah R&D Aku dah R&D balancer dia. Contohnya balancer dia, balancer Tobaki, selama yang aku pakai belum, aku tak pernah kena lagi yang ada masalah gigi ni gelong, dia tak filter, ataupun masalah gigi ni dengan crankshaft ada free play banyak. Dia akan masuk fit je. Jadi memang tak akan ada bunyi bahagian clutch. Spek 72 aku tu pun aku pakai gagah. Aku rembat masih lagi cun. Cuma kat sini, ni ilmu sikit untuk korang. Korang kena buka gear, silent gear yang kecil ni. Sebab bila spek dah besar, bila kita rembat, silent gear ni boleh pecah. Better korang cabut saja. Buka je clip ni, cabut, settle masalah. So tak ada masalah pun untuk balancer ni. Balancer ni memang terbaik. Aku bagi korang yang senang. Mana yang nak copy untuk spek ni memang sangat-sangat boleh Lepas tu korang nak convert clutch, first korang kena ada balancer. Lepas tu korang beli ni. Mesti jadi punya. Okay, korang beli ni sebab apa? Ni dia. Dia datang mangkuk ni. Dia datang housing tu, clutch lever dia dengan peralatan untuk convert complete dengan kabel sekali. Itu tak cukup dia ada lagi penting. Yang paling penting ni, dia punya laluan minyak hitam yang dekat mangkuk ni. Ini yang dah kerap sekali terjadi. Sebab apa? Banyak kes bila masuk gasket, je, oil pressure tu loose ikut lubang kecil ni dia keluar ikut sini. So korang tunggu sekejap, aku tunjukkan. Bila kita letak center bush, letak dia punya gasket, dia jadi macam mana. Okay, ni center bush. Korang kena letak dulu center bush dia. Ini cara untuk check dah letak center bush, ambil gasket. Biasa aku akan pakai gasket yang foam sebab memudahkan kerja pomen. Okay, bila korang letak, nampak tak lubang yang ada kat situ? Lubang ni memang ngam-ngam. Nampak? Kalau dulu ada banyak brand aftermarket yang ada, dia akan jadi macam ni. Dia berlaku kebocoran macam ni. Nampak tu? Dia bocor macam tu. Korang nak letakkan batu lah, nak kena buat sesuatu lah orang kata. Kalau yang Tobaki punya, tengok center bush ni aku letak, tak ada lubang langsung. Laluan minyak hitam dia memang lalu akan cun-cun saja. Tak ada kebocoran macam ni. Kalau bocor macam ni, memang akan ada masalah oil pressure, korang akan lose. Okay, so itu sahajalah aku nak kongsikan pasal dia punya mangkuk daripada Tobaki. Mana yang nak convert tu memang perlukan sangat benda lah ni. Sebab banyak aftermarket yang ada, tak kisahlah, aku tak nak sebut brand kan. Okey, tak kisah aftermarket barang yang ada tu kebanyakannya memang bermasalah. Aku dah check daripada awal-awal dulu, macam-macam brand aku letak je gasket, lubang tu lari.
So kita nak kena buat kerja sikit lah, gambar tu apa ni semua lah. Itu sajalah. So lagi satu kelebihannya Tobaki datang satu set. So dah memudahkan kerja korang. Korang tak perlu nak cari lagi kabel, clutch lever semua. Okay. So ada lagi satu barang, dia punya carburetor. Yang ni carburetor saiz 34 NSR punya. Aku nak cuba pakai yang tak ada power jet. PE NSR 34mm. Dekat carburetor dia ni dia ada tulis dia letak kat situ XR. Okey, carburetor dia Tobaki. Kau tahulah kalau dia keluarkan barang. Kalau dia keluarkan barang, packaging dia memang sangat-sangat mantap Korang tengok dia punya carburetor dia. Carburetor dia pun sangat-sangat menarik perhatian. Cuma harapannya dia bagi kerjasama yang baik waktu kita nak setting nantilah. Okey. So ni carburetor dia. Dia punya mangkuk bawah dia ni jernih, okey. Lepas tu aku nampak dia lebih besar, bawahnya nampak. So ruang minyak yang boleh duduk kat dalam tu besar, banyak. Slide dia lebih besar lagi daripada NSR 28mm tu. So saiz ni 34mm. Kat atas tu dah ada chop Tobaki. Ni first time aku nak try carburetor ni. Kita nak tengok setting dia baik ke tak baik. Okey. Lepas tu last sekali cam stopper, antara benda wajib untuk modi. Untuk cam stopper ni ada yang pandang enteng Andai kata korang pakai cam stopper standard pada motor modified, selama yang aku rendi, kita akan kena bracket ni akan patah. Aku pernah kena yang benda ni patah. Lepas tu dia melibas dekat belakang timing gear. Timing gear kita tu akan, orang kata dia tak hancur pun, tapi benda lain ni hancur lah. Habuk-habuk besi turun ke bawah. Bila buka tengok, rupanya punca dia dekat ujung ni kan dia ada macam lock untuk shaft cam kan. Lock tu patah, melibas benda lah tu, berpusing-pusing. Jadi kerja lah kita nak membukanya, nak cuci dia lagi kan. So kelebihan yang Tobaki punya ni, dia keluar benda ni steel, lepas tu dia tebal. Safety sikit, okay. Okay, so sekarang aku minta tolong Mirul untuk bakar dia punya crankcase. Kita akan masukkan crankshaft. Jadi inilah crankshaftnya. Crankshaft yang kita pakai crankshaft daripada HP. Lepas tu kat sini jack dia adalah jack 6 Okay, nampak jack 6. Dia ada tulis kat situ 6 tambah 12. Maknanya stroke dia tambah 12mm daripada standard. Okay. So dekat sini crankshaft dia untuk crankshaft SS lah, bukan ES, sebab jalur-jalur macam ni Kalau betul ES dia pendek sikit, dia ada tempat key dia. So pin bawah untuk jack 6 ni 22mm. So bearing pun kita dah masuk siap-siap. Tinggal nak tinggal nak masukkan crankshaft saja. Untuk bearing, kita ambil bearing daripada, korang boleh nampak ni, SKF C3. Okay, kita ambil SKF. Lepas tu untuk panjang root dia 102. Korang boleh tengok bila aku pegang macam ni, betul-betul berminyak sebab aku akan check dulu. Kita akan masukkan pressure daripada sini. Nak tengok minyak hitam keluar dekat sini, cun tak cun. Okay. Yang ni memang akan tertutup dengan kita punya bush bila kita pakai dia punya balancer. So settle. Sekejap lagi settle, kita akan masukkan terus dia punya crankshaft. So sekarang ni aku nak tukar dia punya gearbox untuk gear 4. So gear satunya kat sini kita dah pasang siap-siap. Kalau korang tengok kat sini, nampak dia dah bagi tahu siap-siap HP punya ni. So gear 1 kat sini 31. Untuk gear 2 yang ni dah masuk, saiz dia 29. Untuk gear 4, biasa memang aku akan kurangkan semata daripada yang asal. Asal standard 22. Untuk gear 4 dia, inilah dia. Kita nak pasang. Untuk gear 4 memang senang je nak pasang kalau korang ada benda lain ni. Kalau korang tak ada benda ni memang susah lah. Ini namanya plier untuk clip. Kembangkan je sikit. Kalau korang nak belajar kan, cabut, korang letak kat sini. Dah tahu atas sekali. Ni cabut, letak kat sini supaya korang tak pening. Sekejap lagi kan pening, terbalik-terbalik kan. Lepas tu kita buka yang ni pula untuk gear 4 dia. So dah dapat buka, kita sama juga tinggal tarik gini. Tarik, keluarkan. Dia akan ada dia punya klip satu wasir. So lepas masuk gearnya, kena masukkan dia punya lock ni, wasir lock dia. So ni gear 4, kita masukkan gear 4 yang baru sebab dia dah ada minyak. So ngam lah. Lepas tu masuk benda ni, dia punya wasirnya. Masukkan klip dia semula. Untuk klip ni kalau dia dah terlalu kembang, biasa aku akan kapit pakai
plier untuk kecil kan. Tapi ni masih lagi cun-cun. Nampak untuk ni masukkan pakai tangan je pun boleh. Tolak je sampai masuk, betul-betul masuk lah. Pastikan semua masuk betul. Lepas tu ni yang tadi korang susun macam ni, korang ambil je, letak. So tak pening Untuk yang 4 ni tak perlu lah nak hantar kedai untuk pasang kalau ada plier ni. Yes. Dah mantap. Cun-cun. So gearbox tinggal pasang, tapi kita akan masukkan dia punya crankshaft dulu. Kita masuk crankshaft, lepas tu kita akan pasang gearbox. Okay, so lepas pada korang check dia punya crankshaft, laluan minyak dia cantik semua, masuk gearbox semua. Ni mungkin aku dah banyak kali ingatkan, tapi aku tetap nak ingatkan. Tahu kan kalau LC 4-speed ada batang ni, lock untuk gear 4 ni. Okey, ni dia. Nampak ni? Ini adalah locknya. Lock ni kena duduk macam ni. Jangan sampai korang salah letak. Contohnya macam ni. Dia tak boleh sampai korang salah letak. Contoh korang letak terlepas kalau korang ke dalam sana ke. Sebab memang akan, aku pernah jumpa yang tersalah lah, sebab dia tak masuk dekat tempat dia. Sebab bila korang masukkan shaft dia ni, kedudukan dia kena betul. Jangan sampai dia tak betul. Kalau dia tak betul, masak korang. Ada masalah lagi yang 4 tekan depan, boleh jadi free dalam keadaan tengah berjalan. So nak kena alert sikit dekat bahagian sini. Okay, so dah tak ada apa lagi. Sekejap lagi kita orang akan pasang dia punya crankcase sebelah kanan. Lepas tu tembak skru terus. Lepas tu kita kena set up lah barang-barang dia ni semua. Barang-barang yang ada ni kita kena set up untuk terus pasang dekat dia punya enjin. Bahagian top set kejap lagi aku akan kongsikan dengan korang berapa CR yang kita nak jalan untuk spek ni. Sebab owner mula-mula request untuk exhaust cutting standard, tapi dia kata dia ada exhaust open, dia nak pakai exhaust open dulu. So dia nak tengok exhaust open untuk running motor ni macam ni. Tapi exhaust dia agak kecil lah. So kejap lagi kita tengok dia punya exhaust size berapa. Ok gang, jadi sekarang ni aku dah standby kan dekat engine stand untuk kita buat pemasangan bahagian kelas. Ok, so kadang-kadang ada setengah orang dia masuk-masuk je berat sebab tak center waktu korang pasang. Tapi benda tu jarang sekali kena lah. Kebanyakannya lepas kita ikat dia punya balancer. So bila dah ikat balancer, dah gun kat sini, kita pusing crankshaft ni akan berat. Dia ada cara untuk ringankan dia. Kejap lagi aku akan tunjukkan cara dia. Ok, so first kali kita akan pasang dia punya bahagian bintang ni, star dia. Lepas tu masukkan dia punya gear, pasang balancer, pasang sarang clutch. Ni sarang clutch yang dah di rebate untuk pakai 5 plate. Dia punya housing LCES. Ok, dia ada kod dia sama dengan hyperclass. Sebenarnya aku tak tunjuk hyperclassnya, hyperclass apa yang kita pakai. So ni, ini adalah kod dia. Kod dia 2S4. 2S4 ni ujungnya ada slash, lepas tu dia ada 2. Ok, so ni memang untuk pakai 5 plate punya. Kita ada iron plate daripada SW Pro. Clutch plate aku akan kekalkan yang original. So kejap lagi kita akan settlekan bahagian clutch dulu. Ok, so untuk bahagian clutch ni, dekat korang yang betul-betul nak belajar pemasangan bahagian clutch, pada aku benda ni sangat-sangat simple. So first kali korang boleh pasang dia punya bush. Ok, LC 4S ES pun ada. Ok, dia akan ada bush macam ni. So pasang bush siap-siap. Second, yang ini balancer dia. So balancer ni boleh PNP je macam aku cakap, cuma boleh dibuka, kena buka dia punya ni, kena buka gear ni. Sebab bila motor dah modi, dia punya sentapan tu agak kuat, jadi akan ada risiko yang gear ni akan pecah. So kita kena buka siap-siap dia punya gear. Ok, jadi ni gear dia. Gear dia aku dah buka siap-siap. So gear dia kita tak pakai, kita pakai macam ni saja. Okay, masuk. So kejap lagi nak ada bush yang nak kena masukkan, kita terus ikat lah. So kejap lagi kita akan pasang terus. Sementara tu dia punya sarang kelas dia, hyperclass tengah ditepuk. Sarang kelas ni pun kita akan tepuk juga lubang dia. Nampak? Atau hyperclass dia. Contoh macam ni, ni dah yang dah ada lubang sikit-sikit, nampak tu?
Tapi nanti akan ditebuk lagi sikit sini sebab nak tambah lubang supaya minyak hitam yang dapat duduk dekat clutch plate cun-cun. Okay. So sekarang aku nak pasang bahagian clutch dia. Sekejap lagi aku akan ambil bush ni, masukkan. So pasang dulu dia punya ni. Lepas tu ni, untuk yang ni korang nak kena letak lock tight. Letak lock tight supaya tak ada masalah dia terlepas. Tak payah letak banyak, letak sikit je pun okey dah. Yang macam tu je nampak. Sikit je. Asal ada sahaja. Aku check. Balancer dia dah masuk. Balancer bush ni pun ni dia ada bush satu kat sini. Lepas tu sarang kelas. Sementara sarang kelas tu siap, aku boleh ikat dululah dia punya ni nya, balancer dia. Okay geng, so dia punya untuk driver ni aku dah pasang siap-siap kat sini. Kita tebuk lubang ni supaya minyak hitam dapat masuk lebih cantik. Jadinya isu untuk slip ataupun clutch plate terbakar sangat-sangat kurang lah. Tapi bermain peranan juga dia punya spring clutch. Okay. So untuk spring clutch dia aku ambil yang daripada King. Aku ambil King yang biru ni. Yang biru ni dia tak terlalu keras. Mungkin kita akan masuk sekali 66 King. Biar mantul lah untuk bahagian clutch dia. So untuk iron plate aku ambil daripada SW4. Iron plate SW4 ni dia datang 3. Kalau nak dapat pakai 4 ataupun 5, korang kena beli 2 set lah. Macam aku sebab kita dah convert kepada 5 plate. Jadi iron plate yang kita perlukan 4. Clutch plate 5 aku ambil original. Clutch plate baru lagi 5 kutoi. Okay. So biasanya tak ada apa untuk bahagian clutch ni. Untuk dia punya bearing clutch ni, korang pakailah apa brand pun. Kalau ada cover dekat bearing clutch yang kecil ni, pastikan korang kena congkel untuk keluarkan dia. Kalau tak nanti minyak hitam tak masuk dekat dia punya bearing clutch tu, bearing clutch akan pecah. Okay. Okay, so untuk bahagian clutch dia kita dah siap pasang sepenuhnya. Okay. So ni hyper clutch. Spring dia 66 King biru yang tak terlalu keras sangat lah. Okay. So untuk oil ni memang ada juga yang pasang tegak, ada juga yang pasang terbalik macam ni. So tak ada masalah oil pressure pun disebabkan oil pasang terbalik je, tak ada. Sebab kita dah pernah check dah benda lain ni dulu. Okay. So untuk dekat bahagian mangkuk dia, bila kita convert kepada 5 ataupun 6 plate, dia ada kena adjust dekat bahagian tengah ni sikit. Dekat area payung ni aku adjust sikit untuk laluan skru ni, sebab dia dah makin timbul. So kita dah adjust, dia dah lepas sebab aku pun dah try masukkan tadi, memang cun-cun. Dan sekarang kalau korang tengok dekat ruang ni, ruang dekat sarang kelas ni, dia ada banyak kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Aku pakai 5. Keadaannya macam ni. Ada boleh letak lagi 1. Tapi sebab kita nak counter ringan yang cun-cun orang ada, lagipun spek dia hanya 68mm sahaja. Aku rasa setakat 5 plate dengan 6 King ni memang confirm tak akan slip motor ni. So untuk blok dia aku dah gantung. Plan mula-mula macam tak nak pakai special, tapi bila buat kira-kira, piston ada terkeluar sikit 1mm disebabkan motor ni jack 6. Okay. So body dia tambah 7. Ikutkan body dah panjang 1, tapi disebabkan root dia 102, jadinya bila root 102, dia dah antara 6 tambah 2, dia jadi 8. So body ni tak cukup 1mm. Sebab tu aku dah lapik dekat bawah ni. Kalau korang tengok, adalah sikit special, tak terlalu tebal sangat, tapi ada juga form. Sebab aku masih lagi nak cari dia punya kedudukan kedudukan piston yang cunah. Kita nak deck dia cantik. Sekarang ni agak jauh, kejap lagi mungkin aku akan buang lagi satu form, dan kita akan dapatkan CR yang kita nak dulu, baru
settlekan bahagian head lah. Kalau kata nak kena potting lagi dekat bahagian chamber head untuk cari CR, aku terpaksa buat juga benda lah tu. Okay. So biasanya memang aku akan pasang bahagian kanan dulu, sebab motor yang pakai clutch mati macam balancer ataupun LC 5 speed Y15, okay, bila kau gun dekat skru ni biasanya akan berat. Tapi motor ni agak lak sikit sebab bila aku ikat dia tak ada berat pun, sebab kedudukan crankshaft tu memang dah betul-betul center, duduk kat tempatnya macam tu. So dah okey lah, memang betul-betul ringan. So biasa kelas aku dah siap, baru akan naik pada head block. Dah habis setup bahagian head block, baru kita akan pasang last kali dekat bahagian magnet. Okey. So untuk bahagian magnet, aku nak kongsikan dengan korang lubang push rod. Okey, lubang push rod dekat bahagian kiri aku tutup macam mana. Kebiasaannya aku akan pakai welding ataupun ikat pakai skru tepet. Tapi disebabkan ialah kita manusia, tak boleh lari daripada buat kesilapan. So kat sini aku tutup pakai skru disebabkan aku dah habis pasang semua dia punya crankcase tengah. Aku lupa pula nak tutup pakai skru tepet, sebab selalu pakai skru tepet nampak lebih kemas lah. Sebab skru tepet payung besar tu dia tutup memang keseluruhan. So kat sini aku pakai skru saja, okey. Skru tajam. Tapi aku akan letak gam. Dia memang masuk fit dengan dinding tepi ni. Sebab tu percayalah cakap aku, dia tak akan tanggal. Aku dah pernah buat dah. Yang motor tak overhaul, combo kelas tangan, buka sebelah kiri, tutup pakai skru, letak gam, tak akan tanggal. Cara masing-masing. Ada yang letak gam batu semua, boleh, tak ada masalah. Ikut pada creativity korang, okey. So aku nak set up bahagian head block. Kejap lagi kita terus, aku akan kongsikan dengan korang lah CR berapa yang aku dapat dan berapa yang aku nak, okey. Okey, jadi sekarang ni kita dah set up bahagian head block dia, okey. So untuk block dia ni dah pasang ring semua, dah siap. Dan kat sini aku buat sikit dia punya pocket valve. So kalau korang perasan, sampai betul-betul hujung yang tipis betul. Jadi ada beberapa part dekat bahagian head yang kita nak kena set up semula. So aku cerita dekat bahagian block dia. Walaupun dia punya body block dia ni panjang 7mm, disebabkan motor ni jack 6 dengan root 102, total dia tambah 8. So kat situ kurang 1mm. Jadi ada gasket 1mm dan ada juga gasket form 0.3. Ada 3 ketul sebab kita nak adjust dia punya deck tanpa potong dia punya piston lah. So piston dia masih lagi dom. Dia punya decknya kita dapat lebih kurang dalam 1mm ataupun 1.1, okey, untuk deck piston dia. Itu cukup lah untuk motor daily. Sebab motor ni bukannya nak pergi berlumba, motor ni memang akan jalan daily. Cuma exhaust yang dia bawa tu agak kecil. Dia kata 35, tapi bila aku tengok 32. Jadi tak dapat nak pakai. Mungkin aku akan cari juga dia punya exhaust yang lain, okey. So sekarang ni pocket valve dia sebelah minyak aku buat, sebelah exhaust pun aku buat, okey. Yang sebelah minyak ni masih boleh diterima akal lagi. Cuma yang sebelah exhaust ni agak rapat. So kadang-kadang setengah orang dia takut bila dia tengok dah rapat macam ni, tak pecah ke? Kalau CR kena memang cun. So aku dah buat kira CR siap-siap. Dengan deck yang kita nak ni, kita dah dapat CR yang kita nak. Dan bahagian head pun aku dah counter banyak sangat. Untuk dia punya valve 4 aku potong. Exhaust dengan minyak aku kecilkan lebih kurang 0.5mm, okey. 0.5 settle dah. Lepas tu bahagian kawah head dia pula kita buka juga sebab nak dapatkan CR 13. So sekarang ni kalau tak silap aku dapat dalam 13.1 dengan kita nak gunakan cam ESR 3. Untuk head ni ikutkan dah complete dah, cuma skru tepet dia je. Skru tepet dia aku nak pakai yang original daripada Y15, okey. Dapat CR 13.1 tu dengan gasket head copper, okey. Gasket head copper. Kalau kata nak naikkan CR lagi, ada 2-3 cara. Boleh tukar gasket head besi, boleh buang bawah ni skeping. Yang atas kekalkan, buang bawah skeping. Memang dia akan naik lah, tapi kita nakkan ketahanan sebab aku tak nak enjin ni terlalu panas, okey. So kejap lagi bahagian head kita akan pasang dan dial siap-siap semua. Untuk dia punya oil pump daripada SRB Pro ni memang dah cun-cun lah, tak ada apa. Kita just tinggal pasang sahaja. So kejap lagi kita akan terus naikkan enjin dekat motor. Terus run lah, okey. Terus try hidupkan. So diorang dah tolong aku tebuk semua, cuma tak
tak sempat nak buat video lah. Dia orang dah pasangkan dia punya clutch lever sekali dengan kabel semua. Asal motor ni tak ada kelas tangan. Sekarang baru kita buat kelas tangan. Okey. Okey geng, jadi untuk motornya sekarang ni dah siap pasang keseluruhannya lah, termasuk dengan exhaust dia. Okey, jadi exhaust yang kita pakai ni exhaust daripada HP. So saiz dia 35, 38. Aku cuba cari yang straight 38 sebab motor ni jack 6, bukannya jack 2, jack 4, tak ada, jack 6. Sepatutnya manifold dia kena besar lagi lah. Tapi itu je yang ada dan aku cuba setting. Alhamdulillah motornya clear, tak ada orang kata bobok-bobok ke, jalan dengan baik lah. So motor ni dah didialkan. So CR tadi aku ada bagi tahu korang, kita jalan CR lebih kurang dalam 13.1. Okay, so untuk carburetor, pada akulah carburetor yang tak ada power jet ni bukan tak boleh nak pakai, boleh je pakai, okey je, cun-cun. Cuma ada sikit kelemahan lah dekat bahagian atas, minyak tak cukup. So kalau kata aku modi buat power jet mungkin lebih cantik. Tapi sekarang aku cuba adjust daripada segi main jet. Kita cuba main jet yang besar-besar dan cuba setting lagi lah. Sebab sikit je lagi RPM hujung tu minyak agak kering sikit. Sebab biasanya cara aku setting ni, aku akan rembat, terus off kunci, terus sampai ke bengkel lah, ngam-ngam masuk bengkel, kita terus buka dia punya plug. So plug dia tu dah masuk ke perang, tapi perang dia halus je, dia kena perang sikit lagi. Yang acah-acah nak masuk ke hitam, yang itu insyaAllah memang sehat. So untuk bahagian sprocket dia, sprocket sekarang owner kekalkan lagi sprocket lama, 33. Depan ni mungkin 15, mungkin 16, aku pun tak berapa nak ingat. Tapi okey lah, jalan dia okey. Cuma kena dulu running dulu motor ni, baru kita dapat set sprocket yang sepatutnya lah. Kau tengoklah rantai dia, rantainya pun dah teruk dah. So rantai dia ni kejap lagi kita akan adjust sikit sebelum kita nak on board. Okay, sebab stand pun aku dah pasang siap-siap kat sini. Kejap lagi kita kena berjalan-jalan lah naik motor ni. Korang pun tak sabar kan nak tengok respon motor ni macam mana kan. Sebelum nak on board, kita dengar dulu bunyi dia macam mana. So untuk dia punya starter masih lagi pakai motor starter standard, dan dia masih lagi pakai di compin. Timing gear adjustable yang ada di compin. Mudah lah nak start macam ni. Kena pulas sikit. So carburetor Tobaki yang slide besar ni, yang tak ada power jet ni, memang sangat-sangat mudah di setting lah pada aku. Sebab timing dia auto lekat sendiri. Korang boleh dengar dekat bahagian engine dia tak ada bunyi apa-apa kan, tak ada bunyi-bunyi plate. Bunyi dia steady je. Mesti korang pelik kan, kenapa lah bunyi macam ada lonceng kan. Ni loncengnya. Ni lonceng. Ni lonceng dia. Tu abaikanlah bunyi tu. So yang lain semua tak ada apa. Aku nak adjust rantai dulu. Jadinya kejap lagi kita akan pergi on board, tengok motor ni cun tak cun.
motornya aku dah try tadi. So macam yang korang nampak motor ni gear dia agak rapat-rapat disebabkan dia punya sprocket lah. Okay, first kali. Tapi ini adalah untuk owner running dulu. Okay, aku tarik-tarik pun tarik-tarik manja je. So motor ni tarik-tarik manja pun boleh dapat dekat 16 tak nampak. Okay, betul-betul dekat meter motor ni 16, dekat-dekat 17 boleh keluar. Tapi motor ni kita nak running dulu lah. Sebab sebelum aku setting pun memang aku dah running. So semuanya dalam keadaan baik. Cuma bila nak pass dekat owner ni, biasa memang aku akan nasihatkan dia rajin-rajin panas enjin sebelum jalan. Dan untuk first ni, dia diwajibkan untuk tukar minyak hitam awal lah. Okay, minyak hitam wajib tukar awal. Sebab enjin masih lagi baru. Jadinya bila enjin masih lagi baru, dia punya, apa orang kata, dia punya minyak hitam tu harus dijaga daripada awal. Jangan sampai bearing dah terbakar semua baru nak tukar. Itu boleh dikatakan dah lambat. Okay, so sekarang motornya macam ni lah. Okay, cover set aku dah pasang siap. Apa lagi cover set dah pasang siap. Cuma dia punya stand untuk GoPro ni nanti aku cabut lah ya. So cover exhaust ni pun aku dah pasang. Nampak kemas lah motornya. Sebab daripada segi luarannya boleh nampak macam betul-betul standard. Tapi dalamnya jangan disangka luar standard ni. Dalamnya 68 jack 6. Okay, so untuk daily motor ni sangat-sangat sesuai. Sebab respon bawah dia ringan. Dia bukan jenis motor yang karakter bawa berat, lepas tu kau nak jalan terbobok-bobok, tak ada. Lagipun setting kita dah setting cun-cun untuk carburetor dia. Jadi memang clear, sangat-sangat clear. Okay, so belakang dia masih lagi tinggi. Dan motor ni ada masalah mono rakong. Aku nak tarik lagi pun aku dah takut dah. Sebab belakang tu dah terasa sesuatu. Dan fork dia pun masih lagi tinggi. Dia tak ada turunkan fork. Sebab tu lah luaran ni nampak betul-betul standard. Dan untuk mangkuk torbaki kalau angle kedudukan untuk kabel ni cantik, dia ditarik. Walaupun aku pakai 6 spring daripada kira Super King jugalah King biru. Tapi boleh ditarik, nampak lembut. Lepas tu dia tak ada yang orang kata tarik kasar. Clear, sangat-sangat clear. So motor ni pada aku sangat-sangat berjaya. Dan kalau kita try GPS dalam sekilo, ni kita cerita sekilo. Walaupun aku tahu kalau kita bantai berkilo-kilo, set sprocket semua cantik, kebetulannya ada naik, ada turun, memang biasanya boleh keluar 19 lah dan ke atas. Tapi aku suka sekilo sebab nak tahu kekuatan motor tu sekilo boleh pergi berapa. Biasanya lah kalau macam ni sekilo confirm 18 lebih dalam tangan lah. 18 lebih ataupun 18 ke atas boleh dikatakan berjaya sangat untuk spek ni. Tapi setengahnya ada yang kata lemah. Okay, mungkin korang boleh dapat buat lebih lagi daripada tu. Itu ikut pada orang kata masing-masing punya usaha lah. Okay, so pada aku kalau 18 ke atas sudah kira berjaya untuk sekilo lah. Berkilo-kilo tu biasanya memang akan keluar 19 untuk spek-spek macam ni. Tapi motor ni untuk daily use. Okay, so dia akan lanyak motor ni pergi kerja hari-hari. Okay, so aku rasa cukup sampai sini untuk video LC 135 spek 68 jack 6. Untuk barang dia semuanya aku rojak. Okay, semua barangnya rojak. Macam-macam barang ada kat motor ni. Dan alhamdulillah berjaya. Boleh dikatakan jack sorok lah untuk spek ni. Korang boleh tengok tak nampak pun special. Walaupun aku ada letak kat situ 1mm. Tapi bila sekali dipandang memang betul-betul clear macam tak jack. Nampak? Betul-betul clear macam tak jack. So memang sorok, betul-betul sorok. Okay, so aku rasa cukup sampai sini untuk video kali ni. Terima kasih pada korang yang tonton video aku sampai habis. Nantikan video aku yang seterusnya. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Goodbye.